Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kerana setia. Ini adalah antara segmen dinantikan di mana kita buka talian kepada anda, para pengguna di luar sana, terutama sekali pengguna jalan raya yang memangnya sedia maklum tentang waranti kenderaan anda ataupun tidak. Adakah anda perlu mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan waranti tersebut? Yalah, mungkin ada dalam kalangan kita yang pernah membeli kereta terpakai, nampak cantik, nampak bagus semuanya, tapi tiba-tiba berlaku masalah dan bila kita bawa ke tempat yang kita beli kereta tersebut, masalah yang kita hadapi itu tidak termasuk dalam waranti yang dinyatakan. Kalau beli kereta terpakai itu tanggung sendirilah. Dia macam tu, lebih kurang. Tapi kita ingin tahu juga, adakah kapasiti waranti itu mungkin bersambung kepada anda pembeli kereta yang terpakai ataupun tidak, ataupun mungkin kita boleh tambah sedikit wang untuk mendapatkan perlindungan waranti tersebut. Kita bersama dengan Samsudin Muhammad Fauzi seperti biasa, yang di-Pertua Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur, yang telah sudi untuk bersama kami. Talian kita dibuka 22829841. Terima kasih kerana bersama kami. Masih selamat Hari Raya lah kita ucapkan. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Baik, ini apakah satu topik yang agak panas untuk kita sampaikan kepada penonton, untuk kita memberi kesedaran dan juga ilmu pengetahuan kepada mereka. Jadi untuk permulaan seperti biasalah, kita nak memberikan pendefinisian, pencerahan kepada penonton. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan waranti ataupun jaminan ni? Itulah topik yang kita buat pagi ni pun topik yang sangat dekat dengan pengguna. Kalau kita sebut tentang kenderaan hari ini adalah keperluan, dan kita boleh nampak macam-macam iklan mengatakan kenderaan saya diberikan waranti sekian, kenderaan saya macam ni, kenderaan saya begitu, yang mana untuk menarik pelanggan untuk membeli kenderaan tersebut. Waranti ini adalah satu jaminan oleh pengeluar kenderaan ataupun penjual kenderaan yang mengatakan bahawa kenderaan mereka itu adalah selamat dan juga tahan daripada kerosakan untuk sekian tahun. Iaitu sekiranya berlaku sesuatu, maka mereka akan bertanggungjawab. Tapi ramai juga hanya memandang isu waranti kenderaan ini kepada kenderaan baru saja. Sebenarnya tidak. Ianya juga terpakai kepada kenderaan-kenderaan terpakai dan juga terpakai kepada pemeriksa kenderaan sebenarnya. Ramai yang tak tahu perkara ini. Jadi kalau kita membeli kereta yang terpakai, adakah kita masih lagi dilindungi oleh jaminan atau waranti tersebut? Okey, kalau kita tengok balik pada kenderaan terpakai, dahulunya kita apabila membeli kenderaan terpakai, dia hanya membuat pemeriksaan asas saja, iaitu pengesahan nombor enjin, nombor chassis, iaitu nombor badannya, dan juga sama ada kenderaan itu potong sambung. Selepas itu telah pun berlaku pindaan pada akta sewa beli, iaitu telah mewajibkan kenderaan itu perlu menjalani 18 perkara pemeriksaan, termasuk juga perkara banjir sebagainya, sebelum memasuki perjanjian sewa beli. Dalam akta sewa beli ada satu seksyen telah menyatakan bahawa kenderaan tersebut perlulah selamat untuk digunakan. Bermaksud itu adalah satu jaminan oleh penjual bahawa kenderaan itu selamat untuk digunakan di atas jalan raya. Oleh penjual kereta terpakai atau oleh penjual kenderaan terpakai? Okay. Jadi itu jaminannya. Betul. Jadi kita ingin war-warkan kepada anda sekali lagi. Kita membuka talian untuk kita berkongsi ilmu pengetahuan pada pagi ini. 0322829841 untuk anda berkongsi ataupun ingin bertanya soalan kepada tetamu kita pada pagi ini. Baik, kita nak teruskan perbincangan kita. Tuan, adakah pengiklanan penjualan kenderaan itu termasuk juga dalam satu jaminan yang boleh kita kongsikan kepada pengguna, Tuan? Sebenarnya pengiklanan itu adalah satu kontrak sebenarnya. Kita perlu melihat dari sudut kontrak, kerana iklan tersebut menawarkan bahawa kenderaan-kenderaan tersebut mempunyai jaminan sekian tahun, so pengguna tak perlu risau, pengguna boleh hantar ke pusat servis kalau ada masalah sebagainya. Itu adalah satu kontrak. Dan kalau kita tengok balik pada sekarang ni, kita boleh nampak nyatanya terang-terang dekat mana-mana pun akan terpapar papan iklan jaminan 5 tahun, jaminan 7 tahun, ataupun tiada bayaran tempoh jaminan sebagainya, terpapar besar-besar. Itu adalah satu tarikan kepada pengguna untuk membeli produk mereka. Dan sebenarnya pada pandangan saya, iklan-iklan ini sebenarnya tidak dikawal oleh sesiapa dan ataupun tidak dipantau oleh sesiapa. Apabila berlaku masalah
contohnya kenderaan itu mengalami masalah tempoh jaminan dan sebagainya, di situlah akan bermulanya pertikaian yang tidak sihat. Jadi kalau kita lihat waranti ataupun jaminan itu sendiri, ia datang bersama dengan syarat. Kalau anda melakukan pengubahsuaian sekian rupa, maka waranti itu akan luput. Ataupun kalau anda pergi menjalankan servis kereta di workshop lain selain daripada pengeluar, waranti juga tidak terpakai. Jadi bagaimana untuk pengguna sedia maklum tentang syarat-syarat dan terma di sebalik waranti itu? Sebenarnya ada dua isu di sana. Saya terangkan isu yang pertama dahulu. Tentang modifikasi kenderaan. Okey, kita pun sedia maklum kalau kita mengubah sesuatu yang produk daripada produk asal tersebut, maka pengeluar kenderaan atau penghilang mempunyai boleh melepaskan tanggungjawab kerana ianya terlalu lari daripada spesifikasi asal. Yang ini juga boleh menyebabkan insurans juga menafikan perlindungan mereka terhadap kenderaan tersebut sekiranya berlaku kemalangan kerana modifikasi yang bahaya. Okey, kita kena faham antara modifikasi dengan pemasangan aksesori. Okey, kalau sekiranya pemasangan aksesori yang tidak melibatkan operasi kenderaan tersebut, saya rasa itu tidak menjadi masalah. Tapi pemasangan aksesori dan juga modifikasi yang keterlaluan ataupun yang tidak sepatutnya, itu pengeluar kenderaan mempunyai hak untuk menafikan. Okey, so berbalik kepada topik kedua tadi, tentang isu yang jaminan yang dinafikan atau sebagainya. Sebab dia pergi servis dekat tempat lain. Sebab dia pergi servis tempat lain. Sebenarnya kalau kita tengok balik buku jaminan itu sendiri, buku jaminan yang biasa dibekalkan kepada pengguna, ini subjektif sikit. Dalam buku jaminan tersebut tidak ada dinyatakan anda perlu datang balik ke cawangan kami jenama A untuk servis. Dia tidak nyatakan begitu. Dia kata kenderaan tersebut perlulah diselenggara dengan betul di tempat bertauliah. Okey, mereka tidak menyatakan di mana. Okey, itu satu. Biasanya kita sedia maklum kata sekiranya saya beli jenama A, saya kena pergi kepada pusat servis A. Okey, dalam hal ini sebenarnya ramai yang tidak tahu, sekiranya dia tidak mengantar ke pusat servis, bukan bermaksud jaminan kenderaan itu telah hilang. Tidak hilang. Kerana ini biasanya dikelirukan. Kerana sekiranya jaminan tersebut adalah kepada enjin contohnya. Okey, contohnya satu kenderaan, contoh kita kata satu kenderaan termasuk penyerap mentah atau kita senang faham absorber. Saya pemilik kenderaan, saya pergi tukar minyak hitam di luar. Bila saya pergi tukar minyak hitam di luar, tidak bermaksud satu kenderaan tersebut akan hilang jaminan. Dan keesok harinya mungkin penyerap mentah saya rosak. So terhadap penyerap mentah itu masih ada jaminan. Namun begitu, sekiranya saya boleh membuktikan kenderaan saya ini diselenggara dengan baik, pengeluar kenderaan masih bertanggungjawab untuk memberikan jaminan. Mereka tidak boleh lari. Ya, kalau dulu kita ada manual transmission, tukar minyak tu kita boleh buat sendiri. Tapi sekarang ni dengan segala kecanggihan baru yang dimuatkan dalam sistem kereta, agak menggerunkan jugalah untuk melakukan apa-apa servis dengan sendiri. Jadi adalah mungkin lebih baik untuk kita pergi kepada pusat servis bertauliah. Namun dalam pada itu kita lihat beberapa keadaan di mana jaminan itu boleh ditarik balik ataupun tidak diberikan oleh para pengeluar. Bagaimana pula dengan jaminan yang diberikan oleh penjual kereta terpakai tadi yang kita sebutkan di awal perbincangan? Okey, kita faham baru-baru ni apabila keluar ada berlaku pengeluaran wang KWSP, saya ada mengintai juga dekat pusat kenderaan terpakai. Kita boleh nampak begitu sibuk dan pusat pemeriksaan kenderaan pun penuh sampai habis hari raya. So kita boleh nampak lonjakan pembelian kenderaan terpakai itu meningkat berkali ganda. So di situ sebenarnya apabila kenderaan itu dihantar untuk pemeriksaan, maka dengan itu pengguna berhak untuk mendapatkan salinan pemeriksaan tersebut dan juga memeriksa semula kenderaan itu. Sekiranya dia kata tayar kenderaan ada 50% lagi bunga, contoh so maka dengan itu dia berhak sebelum mendapatkan kenderaan tersebut tengok dulu tayar ada tak sama seperti mana dalam laporan. Okey, so jaminan yang patut diberikan oleh
penjual kenderaan terpakai ini adalah terhad, iaitu hanya terhad kepada kenderaan itu selamat digunakan di atas jalan raya dan bebas daripada sebarang halangan ataupun tuntutan pihak ketiga. Tapi dalam pemeriksaan khas ini juga merangkumi pemeriksaan kenderaan banjir, iaitu pengguna boleh tahu sepatutnya kenderaan itu pernah mengalami banjir atau tidak, pernah mengalami kemalangan yang besar atau tidak, boleh tahu kerana dalam laporan itu akan dikeluarkan. Okey, penonton bukan saja boleh menghubungi kami di 0322829841 untuk mengajukan persoalan bersama tetamu kita. Anda boleh saja memberi komen anda di laman Facebook rasmi kami Selamat Pagi Malaysia Nadi Sri Pagi, dan kita ada satu persoalan yang diajukan di Facebook rasmi kita. Ada yang menyatakan, cuba menanyakan, adakah perjanjian cakap mulut sahaja ianya terpakai untuk apabila membeli kenderaan, tuan? Okey, sebenarnya kalau kita berbalik kepada akta kontrak, akta kontrak mendefinisikan dua kaedah yang termasuk dalam kontrak, iaitu satu melalui percakapan dan satu lagi bertulis. Okey, percakapan ni biasanya perlu dibuktikan, sebab itu selalunya pengguna adalah lebih baik. Sekarang ni semua pakai smartphone ya. So kita kena smart ketika itu. Rakam. Ataupun kita ada saksi, ataupun ada sesuatu perbuatan yang boleh membuktikan telah pun berlaku percakapan tersebut. Kalau sekadar verbal saja bahaya sikit. Tanpa ada apa-apa bukti yang menyokong. Sebab itu pengguna perlu merakam. Ini penting. Akta yang sama juga ada term consideration yang perlu diberikan untuk membuktikan kontrak. Jadi kalau anda boleh buktikan bahawa telah berlaku consideration ataupun satu pemberian, mungkin wang muka, sudah pasti ia akan memberikan lebih banyak kekuatan kepada hujah anda. Namun kalau seperti biasalah, cakap mulut ni bahaya. Dia kurang berat lah berbanding dengan teks. Seterusnya, untuk jaminan ataupun waranti ini, adakah semua pengeluar kereta baru perlu memberikan waranti yang terhad 5 tahun, ataupun bolehkah waranti ini dipanjangkan oleh pengguna kepada 10 tahun dan seterusnya? Okey, dalam situasi-situasi tertentu, waranti tersebut boleh dituntut untuk dipanjangkan. Maksudnya pengguna punya hak untuk menuntut untuk dipanjangkan, kerana mungkin dalam tempoh jaminan tersebut telah berlaku banyak kerosakan pada kenderaan tersebut. Okey, di mana pengguna mula hilang keyakinan terhadap kenderaan tersebut. Okey, maka dengan itu sekiranya saya sebagai pengguna tersebut, saya akan menuntut pengeluar kenderaan itu memanjangkan jaminan untuk memberi keyakinan kepada saya bahawa produk itu adalah bagus seperti mana yang diiklankan. Okey, dan kalau kita tengok balik contohnya, selalunya situasi yang berlaku kepada pengguna ni, kenderaan tersebut lebih banyak di bengkel ataupun di pusat servis berbanding digunakan. Sepatutnya dalam situasi-situasi begini, pengguna mempunyai kuasa mereka untuk menuntut sesuatu ganti kepada mereka. Seperti pengeluar kenderaan perlu memberikan mereka kenderaan ganti untuk digunakan. Kalau kerosakan yang berulang dan lebih banyak di bengkel, kerana pengguna membeli kenderaan bukan untuk parking di bengkel. Mereka membeli kenderaan untuk kegunaan mereka. Itu yang penting. Setiap kali ditukar satu komponen kereta itu, akan ada waranti kepada komponen tersebut. Adakah waranti ini terhad kepada komponen itu saja ataupun kegunaan komponen dalam sistem kereta? Bergantung pada keadaan. Sekiranya komponen yang ditukar itu telah menyebabkan kerosakan kepada barang-barang lain, maka dengan itu mereka perlu bertanggungjawab terhadap kerosakan lain. Tapi kerosakan lain itu sekiranya tidak berkaitan dengan komponen tersebut, maka kita tidak boleh menuntutlah. Ahli forensik kereta ada banyak kerja ni. Itulah, selain kita bicara berkenaan hak dan juga kuasa pengguna ini, tanggungjawab pengguna juga perlu kita berikan perhatian, khususnya dalam memastikan mereka menyelenggara keadaan kesihatan mereka, kereta mereka dalam keadaan yang tip-top, terbaik sentiasa, tuan. Betul. Kalau kita tengok balik, kesedaran kepada pengguna sekarang sudah pun meningkat. Mereka dah faham tentang penyelenggaraan, keselamatan. Mereka sangat menitik beratkan perkara ini. Tapi kebanyakan pengguna ni memilih kepada bengkel-bengkel luar berbanding dengan pusat servis ini ada sebab. Sebabnya harga yang terlalu jauh beza. Barang yang sama
perkhidmatan yang sama tapi barang yang terlalu jauh beza. So ini juga perlu ada satu garis panduan untuk mengawal harga-harga di pusat servis. Bukan di workshop biasa saja, tapi di pusat servis sekali. Kadang-kadang contohnya dia kata perlu tukar barang ni. Contohnya perlu tukar barang ni. Untuk tukar barang ni, setiap barang yang dibuka tu ada dia punya charge servis tertentu ataupun upah-upah tertentu. Padahal kalau diikutkan barang yang ditukar itu sudah pun ada untung. Sudah pun ada untung kepada pusat servis. Tapi setiap servis itu di-charge. Ini yang membebankan kepada pengguna, yang akhirnya pengguna terpaksa menanggung disebabkan oleh terbeli jenama tersebut. Ini ada kadang-kadang waranti ini juga adalah satu perangkap kepada pengguna untuk memiliki ataupun memasuki untuk membeli kenderaan tersebut. Selalunya dalam tempoh waranti itu ada diberikan beberapa tambahan seperti kos penyelenggaraan percuma dan sebagainya dalam tempoh waranti. Tapi selepas tamat waranti baru kita sedar, wow, kosnya agak tinggi juga jika tidak ada waranti. Bagaimana untuk pengguna menuntut hak tertentu dalam keadaan seumpama ini, di mana sebelum membeli kenderaan mungkin kos penyelenggaraan itu tidak diberitahu, namun lepas 5 tahun misal kata tempoh jaminan baru kita sedar, wow, kos penyelenggaraan 500 sebulan. Okey, sebenarnya kalau yang tu saya setujulah, harganya akan datang kemudian ya. So ini juga yang menyebabkan harga kenderaan tersebut cepat susut. Kenderaan terpakai, harga kenderaan itu apabila dijual kepada tempat kenderaan terpakai, dia akan cepat susut kerana harga spare part yang tinggi, susah mendapatkan spare part sebagainya. Yang ini akhirnya akan ditanggung oleh pengguna itu sendiri. Kadang-kadang saya lebih kita juga adalah negara pengeluar kenderaan. Kita boleh tengok, saya berikan sebagai satu contoh yang mudah dilihat. Okey, kita boleh nampak jenama kenderaan kita masih berada di atas jalan raya walaupun sudah lebih 30 tahun. Tetapi kenderaan-kenderaan yang ketika itu yang sama hebat dengannya, kita dah nampak berkurangan di atas jalan raya. Kerana salah satunya alat ganti yang sudah berkurangan ataupun alat ganti yang sudah tidak lagi dikeluarkan kepada kenderaan tersebut. So ini juga pengguna perlu mengambil kira. Adakah untuk 10 tahun akan datang ataupun adakah mereka akan menggunakan kenderaan ini untuk 10 tahun saja? Kebanyakan kenderaan di Malaysia digunakan lebih 20 tahun. Okey, adakah kenderaan itu akan mempunyai alat ganti selepas 20 tahun? Ini semua perlu perkara-perkara yang perlu diambil kira. Dan pada saya, setiap pengeluar kenderaan ataupun pengimport kenderaan perlu memberi jaminan kepada pengguna bahawa kenderaan itu akan mempunyai alat ganti yang berterusan selagi kenderaan itu digunakan. Ini adalah penting. Betul, itu antara perkara penting yang untuk kita sampaikan kepada pengguna-pengguna di luar sana. Jadi Tuan, untuk kita membantu para pengguna di luar sana khususnya berkaitan dengan jaminan kenderaan ini, waranti ini, sekiranya berlaku situasi dalam mana mereka berhadapan dengan situasi hak mereka dinafikan, mereka berhadapan dengan satu keadaan di mana perkara-perkara seperti ini melanggar hak-hak mereka sebagai seorang pengguna, apa sebenarnya langkah-langkah yang boleh mereka lakukan? Bagi kerugian di bawah RM50,000, bagi ataupun mereka mengalami kerugian ataupun tuntutan di bawah RM50,000, mereka boleh memfailkan tuntutan mereka kepada tuntutan Tribunal Pengguna Malaysia dengan hanya membayar RM5 sahaja. Okey, tidak perlukan peguam, iaitu mereka boleh failkan sendiri dan mereka boleh lawan kes mereka sendiri di bawah RM50,000. So maka dengan itu pengguna tak perlu risau sekiranya membeli kenderaan terpakai atau mereka merasakan diri mereka tertipu dengan kenderaan terpakai ataupun pengeluar kenderaan baru, contohnya memberikan kenderaan mereka tidak mahu berikan jaminan seperti mana yang dijanjikan sebagainya, bawalah kepada TTPM untuk tuntutan di bawah RM50,000. Sekiranya lebih daripada RM50,000, kan kita pun faham harga kenderaan pun dah mahal sekarang. Mereka boleh filekan tuntutan mereka melalui mahkamah. Okey, melalui mahkamah magistrate ataupun mahkamah session, yang mana kes itu akan didengar di atas
tuntutan tersebut. Tapi saya percaya pengeluar kenderaan juga tidak mahu situasi ini kerana sedikit banyak akan mencalarkan imej mereka dan juga keyakinan pengguna terhadap kenderaan mereka. Ini saya nak sentuh juga termasuk dengan isu kecurian kenderaan. Kadang-kadang pengguna beranggapan apabila sesuatu jenama tu kuat hilang, contoh, kuat kena curi. Bukan sebab jenama, pada pandangan saya bukan sebab jenama itu popular, tetapi disebabkan sistem security ataupun kegagalan ataupun kelemahan sistem security oleh pengeluar kenderaan tersebut. Yang mana pengguna yang menanggung rugi. Jadi ini semua adalah sesuatu yang perlu kita fikirkan. Banyak sebenarnya info yang telah disampaikan, seperti melihat ke hadapan sama ada kereta yang kita beli hari ini akan mampu bertahan bukan sahaja dari segi kekuatan jenama tapi juga keupayaan untuk pengeluar kenderaan terus memastikan keberadaan stok bahan ganti ataupun barang ganti di pasaran. Itu penting. Kalau misal kata jenama itu sudah tidak ada 10 tahun dari sekarang, kereta kita pun nak jual susah kerana tidak ada orang akan beli kereta tanpa spare part. Untuk workshop untuk pengeluar barang ganti ini pula, apakah jaminan yang boleh diberikan oleh mereka ataupun adakah ada jaminan daripada workshop dan pengeluar barang ganti kenderaan? Setiap kali apabila kenderaan itu diselenggara, selepas diselenggara ataupun selepas ditukar pada alat ganti, kerja-kerja pembaikan oleh pihak yang berkaitan, pihak itu adalah bertanggungjawab terhadap keselamatan selepas tukar komponen tersebut. So maka dengan itu mereka tidak boleh lari daripada tanggungjawab. Walaupun workshop sekecil mana pun. Sebab itu dinasihatkan kepada pengguna, setiap kerja pembaikan walaupun serendah RM5 sekalipun, dapatkan resit dan simpan resit tersebut dalam kenderaan. Kerana resit itu membuktikan bahawa telah wujud yang kita pernah hantar kenderaan kepada mereka untuk kerja-kerja pembaikan. Contoh saya berikan saya baru pergi tampal tayar, lepas tampal tayar saya jalan, tayar saya pecah akibat penampalan yang salah. Walaupun penampalan itu mungkin RM5 lah. Maka dengan itu saya boleh saman balik kedai yang ataupun mempertanggungjawabkan semula kedai yang tadi itu untuk membayar ganti rugi ataupun apa yang sepatutnya kepada saya disebabkan kerja mereka yang tidak betul. Wow. Itu yang penting, resit. Itu penting. Resit itu kita kena simpan. Okey. Kita cukup beruntung. Sistem kita ni sangat adil dan mempunyai pelbagai perlindungan di bawah sistem undang-undang. Pengguna sebenarnya sangat terlindung di bawah undang-undang yang sedia ada. Tapi kesedaran kepada pengguna itu sendiri yang kurang kerana pengguna tidak tahu ke mana nak merujuk perkara-perkara tersebut. Selalunya ada produk-produk baru yang akan dikeluarkan di pasaran yang akan dikatakan memberi satu kelebihan kepada sistem enjin. Misal kata produk-produk yang menambah jangka hayat kenderaan anda. Kalau kita gunakan produk seumpama itu dan kesannya adalah negatif, adakah pengeluar produk-produk tersebut juga mempunyai tanggungan dan perlu dipertanggungjawabkan? Pengguna kena tahu, hari ini ada pelbagai produk dekat pasaran. Okey, yang mengatakan sekiranya anda masukkan itu, anda masukkan ni, enjin anda akan lebih baik. Okey, boleh mengalahkannya kapal terbang sebagai contoh. Okey. So maka dengan itu kena ingat, enjin sekarang ini, contohnya, enjin sekarang ini adalah mempunyai teknologi yang lebih tinggi berbanding enjin-enjin yang dulu. Untuk kerana permintaan pengguna nakkan minyak jimat, pengguna nakkan enjin tu ada kuasa dan minyak penggunaan bahan bakar yang lebih efisien. Maka dengan itu pengeluar kenderaan memperkenalkan VTI, Variable Valve Timing Intelligence. Okey, mereka memikirkan untuk bagi kurangkan pembakaran ataupun pembuangan gas bahan bakar di exhaust. Okey, ketika kelajuan enjin yang melebihi 2,500 RPM dan ke atas, banyak bahan bakar akan terbuang dekat exhaust. Maka dengan itu untuk menjimatkan tersebut, mereka telah mampu memperkenalkan VTI sebagainya lah. Okey. So maka dengan itu ini semua memerlukan pressure minyak untuk menggerakkan kem tersebut. So maka dengan itu apabila kita masukkan bahan-bahan yang tidak sepatutnya ke dalam enjin seperti treatment inilah, performance inilah, ini semua akan boleh menyumbatkan lubang-lubang kecil dalam enjin tersebut yang akhirnya akan memendekkan jangka hayat enjin. Okey, Tuan, sebagai kesimpulan untuk topik kita pada pagi ini berkenaan hak pengguna untuk kita memahami istilah waranti kenderaan mereka ini, apa yang ingin Tuan sampaikan kepada pengguna-pengguna di luar sana? Nasihat saya kepada pengguna, apabila anda membeli kenderaan tersebut,
Okey, pertama sekali, apakah yang mendorong anda untuk membeli kenderaan tersebut? Sekiranya dorongan itu disebabkan oleh iklan, maka simpan iklan tersebut. Kerana iklan itu adalah satu kontrak. Iklan itulah yang telah memperdayai anda untuk membeli kenderaan tersebut. Yang keduanya, tanyakan kepada pengeluar kenderaan, apakah jaminan yang dimasukkan 5 tahun, 7 tahun dan sebagainya. Apakah yang terkandung dalam jaminan tersebut sebelum anda membeli kenderaan. Jelaskan segalanya. Okey, kenderaan yang anda tengok hari ini nampak berkilat-kilat ni. Selepas tahun dah hilang kilat dia. Okey, kenderaan baru akan muncul semula. So, jangan tergopoh-gapah, tenangkan diri, kaji dahulu. Okey, dan pastikan sama ada kenderaan ini untuk satu tempoh panjang akan datang, adakah komponen-komponen ataupun alat ganti untuk mereka. Ini penting. Kerana ini semua adalah untuk mengelakkan pengguna mengalami kerugian daripada susut nilai kenderaan tersebut. Ya, pelbagai waranti tambahan juga terus diperkenalkan di kedai, jaminan cat, jaminan windscreen, macam-macam jaminan tambahan. Dan pandangan tambahan saya terakhir, kepada saya kementerian yang berkaitan, okey, yang menjaga pengguna ni perlu merekodkan segala jaminan-jaminan pengeluar kenderaan ini sebelum kenderaan itu dipasarkan. Ini bagi melindungi pengguna. Baik, perlindungan yang berterusan akan diberikan oleh persatuan-persatuan seperti mana yang kita bincangkan, Small Claims Tribunal, macam-macam ada untuk melindungi anda. Dan sekiranya perlu hanya RM5 saja untuk memfahamkan tuntutan dan mewakili diri sendiri di Small Claims Court. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Encik Samsudin kerana sudi bersama kami mewakili Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur.